Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada pelajar sains tingkatan 4. So, hari ini kita nak ulang kaji. Ulang kaji bab 2. Bab 2 tingkatan 4. Apa itu bab 2? Bab 2 adalah untuk bab 2 bantuan kecemasan. Okey, so bab 2 kita nak ulang kaji je ya. Bantuan kecemasan. So, kita dah belajar ada dua bantuan kecemasan. Sama ada CPR ataupun Heimlich Maneuver. Heimlich Maneuver. So, hari ni kita nak tengok satu modul Terengganu. So, dalam buku kamu, Hamnes, tulis bab 2 ulang kaji bantuan kecemasan modul Terengganu. Okey. So, kita nak tengok soalan struktur bahagian B. Soalan struktur bahagian B. Okey. So, Hamnes tengok ni. Ini gambar apa ni? Menunjukkan situasi yang berlaku di tebing sungai yang memerlukan bantuan kecemasan. So, kita dah belajar bantuan kecemasan kita ada dua, CPR dan Heimlich Maneuver. Okey, soalan yang pertama. Apakah bantuan kecemasan yang perlu dilakukan untuk menyelamatkan mangsa? Apa agak-agak jawapan kamu, Homnes? CPR. Pandai. CPR. Okey, yang pertama, dia kata, apakah langkah yang pertama? So nanti kamu tulis kat kamu punya buku 1A1 CPR. Begitu saja buat ya. Okey, apakah langkah pertama? Mula-mula kamu nak buat apa? Kalau dapat je mangsa yang perlukan CPR, langkah pertama. Kamu kena buat apa? So, tengok kepada buku teks kamu. Kalau dah lupa. Okey, Homnes, jom buka sama-sama dengan cikgu. Buku teks bab 3. Bab 3 bukan, bab 2. Okey, bab 2. Okey, so ini bab 1. Kita tengok bab 2. Homnes tengok dekat sini kaedah CPR dalam muka surat 22. Okey, so apa langkah yang pertama? Kita kena apa ni, Homnes? Memeriksa respon mangsa. Ya, memeriksa respon mangsa. Okey, so jawapan yang pertama, dia nak langkah pertama sahaja. Okey, langkah pertama. So, kamu yang pertama, mestilah kamu bawa dulu mangsa tu dekat tempat yang selamat dan tengok respon mangsa. Okey, so bawa mangsa ke tempat yang selamat. Dan kejutkan mangsa. Okey. Terlebih dahulu untuk apa? Kita nak lihat dia punya respon. Okey, untuk melihat respon. Okey. So, sambil-sambil Homnes salin. So, ingat. Okay, step by step. Step yang pertama, kena bawa dulu mangsa dekat tempat yang selamat. Kemudian, kamu periksa respon mangsa. Okey, boleh ya Homnes ya? Okey, cikgu. Jom kita tengok nombor B. Nyatakan dua kesan. Kalau kamu tak selamatkan dia macam itu, apa yang akan terjadi? Dia ada dua. Dua kesan buruk. Confirm lah. Pertama sekali confirm lah dia akan, kalau kamu tak selamatkan awal, dia akan mati. Kamu tulis mati je. Kamu tulis ataupun kematian. Kamu dah dapat markah. Tak payah fikir banyak. Satu lagi, kalau kesan buruknya, so bila oksigen lambat masuk dekat otak, maksudnya dia akan mengalami apa? Kerosakan otak. Kamu tulis satu lagi. Kerosakan otak. Okey, jika oksigen tidak sampai ke otak. Okey. Homel jawab je mati. Dah dapat markah.
Okey, ataupun dia sebab dia nak 2, so satu lagi fikirkan. Okey, kalau oksigen dia perlukan oksigen. So oksigen kalau tak sampai ke otak apa terjadi? So confirm lah dia akan mengalami kerosakan otak. Okey, selain daripada dia lemas, apa agak-agak situasi lain untuk bagi bantuan CPR? Keadaan macam mana agak-agaknya Homnes kamu perlu bagi CPR selain daripada lemas? Boleh tengok buku teks. Okey, tengok buku teks Homnes. Okey, di manakah situasi-situasi CPR? Okey, yang mana satu Homnes kamu nak pilih? So, ini adalah keadaan apabila kamu nak pilih yang mana? Rencatan elektrik. Renjatan elektrik boleh, serangan jantung boleh, panahan petir pun boleh. Okey, so kamu boleh tulis dekat kamu punya jawapan tadi, Homnes nak panahan petir. Okey, dah. Siap. C, panahan petir. Okey, D. Pada pendapat anda, apakah yang akan berlaku kepada mangsa jika bantuan kecemasan di A1 tidak dilakukan dengan betul? Contoh kan CPR, ingat tak? CPR cikgu kata dia kena tekan dia punya dada kan, tulang rusuk kan. Kalau salah, apa terjadi kepada tulang rusuk kamu, Homnes? Orang tu, mangsa tu. Kemungkinan akan, kalau kamu salah tekan, macam mana? Dia mungkin akan patah. Sebab itulah, step yang ke mana tadi? Step yang nombor mana? Yang ini situasi. Ni. Masa yang kamu bagi ni tekanan dada ni, pastikan kedudukan tangan kamu adalah di antara yang sini. Dekat dada dekat sini. Letakkan sebelah tangan di bahagian tengah dada. Kalau tiba-tiba kamu terbagi dekat tepi dada, confirm tulang rusuk dia akan patah lah. Kemudian badan kamu kena condongkan sedikit. Kamu kena condongkan sedikit. Dan lepaskan tekanan dengan tangan masih pada dada. Biarkan dada mangsa kembang semula dan tekanan dilakukan pada 100 hingga 120. So, jawapan dekat situ kita nak pastikan supaya tulang, kalau dibagi salah, kaedah yang salah, kemungkinan tulang rusuk boleh patah. Tulang rusuk boleh patah. Contoh, kalau kamu tak hembuskan udara tu dengan betul, dengan secukupnya, kemungkinan udara yang kamu hembuskan tu tak sampai dekat peparu. So, itu pun boleh kamu jawab. Ataupun kamu boleh jawab, ini cikgu bagi pilihan lah ya. Udara yang dihembus tidak sampai ke peparu mangsa. Kalaulah sekiranya kamu punya udara hembusan tu tak sampai dekat dia. So kita lihat kepada contoh soalan yang seterusnya. Homnes, agak-agaknya ni kan, ini apa ni? Apa terjadi dekat orang ni? Dia makan, lepas tu dia tercekik. Agak-agak apa bantuan teknik pernafasan, bantuan kecemasan yang sesuai untuk kamu bagi kat dia? HM. HM. Heimlich Maneuver. Homnes, hati-hati tau, kamu punya ejaan ni pun kena betul. Heimlich, Heimlich Maneuver. Ni cikgu dah dapat jawab soalan nombor B. Sebab kamu dah namakan tadi. Dia kata namakan teknik. So, Heimlich Maneuver. Kalau nak ingat lah. Kemudian, tengok balik. Kita patah balik kepada yang ini. Dia kata nyatakan situasi. 2 situasi yang menunjukkan lelaki itu perlukan bantuan. Agak-agak kalau kamu nak bagi bantuan,
Kalau dia sekadar dia macam sakit lah. Tapi dia boleh minum air, dia boleh release, itu tak ada masalah. Tak perlu untuk bagi bantuan Heimlich maneuver. Kalau situasi dia, dia pegang kedua-dua tangan dia, lepas tu dia tak boleh bercakap ataupun batuk, tapi lepas tu kamu tengok dia punya kulit ke, bibir ke kebiruan, ataupun kamu nampak dia susah nak bernafas, barulah kamu bagi Heimlich maneuver. Okey, bantuan ke Heimlich maneuver. So dia nak dua situasi. Okey, kamu cakaplah suka bernafas. Okey, ataupun yang kedua dia tidak boleh bercakap. Cakap Betul. atau batuk. Atau batuk-batuk. Okey, tak boleh bercakap, bernafas pula. Okey, tidak boleh bercakap. Okey, ataupun dia bibir dia, kulit semua biru. Itu orang tu memang dia dah lemas. So mana-mana satulah. So kamu pilih buat dua sahaja. Okey. Cikgu boleh tak kalau saya tulis memegang leher dengan kedua, boleh? Pegang leher dengan kedua tangan, so nampak dia tercekik. Okey. Nyatakan dua langkah utama. So bagaimana kita nak tolong orang yang tengah tercekik tu? So tengok buku teks kamu. Okay, kita lihat buku teks. Apa-apa pun kita tengok je buku teks. Sebab buku teks kita ni memang dah lengkap. Okay, so apa Heimlich maneuver? Kita pergi pada Heimlich maneuver. So ini situasi lah yang tadi cikgu cakap kamu boleh pilih dua. Okay, so bagaimana caranya? Dia kata, so yang pertama dia kata berdiri. Nombor satu, mana nombor satu? Step nombor satu. Berdiri di belakang mangsa dan bongkokkan badan mangsa sedikit ke hadapan. So, step yang kedua, kelilingkan tangan dari belakang mangsa dan genggamkan tangan tersebut. So, step nombor dua. Step nombor tiga, letakkan genggaman tangan kanan. Pastikan tangan kanan di bawah pusat. Okay, bawah rusuk mangsa. Okay, di antara pusat dan rusuk. Di antara pusat dan rusuk. So, dekat perut lah ya. Okey, kemudian barulah kamu tekan dan sentak ke hadapan dengan kuat, dan tekanan diberikan akan menambahkan tekanan di dalam peparu, menyebabkan benda asing itu terkeluar. So, hentak dia. Okey. So, begitulah kita ada 4 langkah Heimlich maneuver. Okey, so kita pergi kepada soalan dia tadi. Nyatakan dua langkah utama. So dua langkah utama kamu ambil step yang pertama ataupun step yang pertama itu penting. Itu yang penting. Itu yang utama. Ataupun kamu ambil untuk step yang kedua ni, kamu ambillah mana-mana antara step 2, 3 ataupun 4. Okey, so yang pertama, berdiri di belakang mangsa dan bongkokkan sedikit badan mangsa ke hadapan. Okey, ataupun kamu kata tekan dan sentak ke atas dengan kuat dan cepat. So, step yang kedua ni mana-manalah. Sama ada kamu nak pilih langkah yang kedua, ketiga ataupun keempat. So, anyone. So, yang ini cikgu pilih langkah yang keempat. Okey, so mana-mana satu pun tak apa. Okey, sebab dia nak dua sahaja. So, tak ada masalah lah. Okey. Okey, sementara Homnes sekalian saya bagi masa dulu. Okay, next question. Adakah teknik yang dinyatakan di 2B, maksudnya Heimlich maneuver ni, boleh juga dilakukan kepada wanita mengandung? Boleh tak Homnes? Wanita mengandung kamu buat Heimlich maneuver? Boleh ke tak? Boleh kot. Boleh.
walaupun dia syarat-syarat mengandung, boleh ke kita buat? Tak boleh. Tak boleh, kesian dia. Tak sesuai lah. So, tidak boleh. So, D, jawapan D, tidak boleh. So, kita kena gunakan kaedah yang lain. Adakah ada kaedah yang lain untuk wanita yang mengandung? Cuba kita lihat. Ada tak pilihan dia? Takkanlah kita nak letak dia macam ini, ya tak? Dia tak ada pula mention dalam buku teks untuk wanita yang mengandung. Mungkin kita boleh bawa terus ke hospital ataupun yang sesuai, tengok keadaan yang sesuai. Okay. So, kemudian kita tengok last. Okay, ini soalan last, Homnes. Okay, so Homnes. Apakah? Okay, nombor 3A. Namakan jenis bantuan rajah 3.1 dan 3.2. So 3.1 ni apa, Homnes? Agak-agak Kaedah Hammer. Sebut pun tergeliat lidah ya lagi, Homnes ya. Heimlich maneuver. Okey, Heimlich. Je betul-betul. Heimlich maneuver. Begitu, Homnes. So yang ini apa? C P R. Okey, so tercekik dengan mungkin orang tu lemas ataupun kena renjatan elektrik. Okey, terangkan bagaimana individu T3.1 boleh tercekik. Macam mana kamu boleh tercekik? Kamu rasa macam apa? Salur pernafasan Darah. kamu. Salur pernafasan. Kamu makan tapi makan dengan cepat ataupun kamu makan benda yang besar-besar. Dah tak boleh nak telan. So salur pernafasan kamu tersekat dengan apa? Makanan. Sebab tu makan kena kunyah betul-betul. Kalau ikut Islam lah, Homnes kan. Kami disarankan untuk 30 kali kunyah. Okay. So, salur pernafasan tersekat oleh makanan. Okay, salur pernafasan tersekat oleh makanan. Okay. So, bagaimana cara untuk mengatasi B1 jika berlaku pada bayi yang kurang daripada umur 1 tahun? Baby lagi. Dia dah tercekik. Mak dia bagi makan kan. Kalau boleh bagi makan pada umur dia 6 bulan ke atas. Mak dia blender nasi tapi anak tu boleh tercekik. So, kalau untuk bayi yang kurang daripada setahun, bayi diletakkan secara meniarap. Okay, ataupun yang step yang kedua, sebab kat sini ada 2 markah. So, kamu kena bagi 2 step. Okay. Tepuk, letakkan meniarap. Kemudian kamu tepukkan bahagian belakang dia. Okay, tepuk di bahagian belakang dengan kuat. Okay, sehingga objek keluar melalui mulut. Kan kadang-kadang kalau baby kan dia dah meniarap kan, dia suka sangat kutip makanan masuk dalam mulut. Lagi-lagi kalau bukan makanan. Kadang-kadang tu apa, mainan. Mainan Lego ke kan? Mainan yang kecil-kecil tu ke kan? Dia suka masuk dalam mulut dia. So bayi tu kamu tiarapkan dulu, tepuk bahagian belakang dia. Supaya objek tu keluar daripada mulut. Okay. Next. Nyatakan satu keadaan mangsa yang diperhatikan oleh penyelamat sebagai tanda mangsa dah hidup. So kalau mau nampak mangsa dah hidup, maksudnya dia dah boleh bernafas lah. Dia dah ada bernafas. Okay. Ataupun kamu nak cakap mempunyai degupan jantung. Dia ada jantung, dup. So maksudnya dia dah diselamatkan. Okay, so saya bagi masa Homnes untuk salin dulu. Itu sahaja kerja untuk hari ni, Homnes. So Homnes dah siap kerja sekolah, dah tak perlu nak fikir-fikir lagi. Terima kasih banyak-banyak Homnes datang
kelas saya. Terima kasih, Jumpa cikgu. minggu hadapan. Bye. Okey, bye. Pergi kemas rumah balik ya.